Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Tirmizi, an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad azana li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummihi fazaruruha fa innaha tuzakkirul akhirah wa qad ra'a ba'du ahli al-ilmi anna hadza qabla an yurakhisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur falamma rakhasa fi rukhsatihi dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan nisa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Aku pernah melarang kamu dari menziarahi kubur. Faqad azana li Muhammadin fi ziyaratil qabri ummi. Maka sesungguhnya Muhammad telah diizinkan menziarahi kubur ibunya. Fazuruha. Maka kata Nabi SAW, ziarahilah kubur, kerana ia mengingatkan tentang akhirat. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Maka sesungguhnya dengan menziarahi kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Wa qad ra'a ba'du ahli al-'ilm anna hadza qabla an yurakhisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur falamma rakhasa fi rukhsatihi dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan nisa. Sebagian ahli ilmu mereka melihat perkara ini berlaku sebelum Nabi SAW diberikan rukhsah, iaitu keringanan untuk menziarahi kubur. Ketika rukhsah diberikan kepada baginda Nabi SAW, kaum lelaki dan perempuan juga termasuk dalam rukhsah ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita berkenaan hukum menziarahi kubur. Maka berdasarkan kepada hadis ini, jelas kepada kita bahawa menziarahi kubur adalah satu perkara yang harus, satu perkara yang dibolehkan, harus, yakni mubah. Bahkan tuan-tuan, menziarahi kubur ini sangat dianjurkan, sangat digalakkan dalam agama Islam. Sama ada golongan lelaki maupun golongan perempuan. Kerana berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi ini. Bahkan dengan menziarahi kubur, maka tak lain dan tak bukan manfaatnya, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa innaha tuzakkirul akhirah. Maka dengan menziarahi kubur akan mengingatkan kita kepada akhirat. Akan mengingatkan seseorang itu akan kematian, yang manusia juga akan mati. Kita semua juga akan mati. Maka akan mengingat kita kepada akhirat. Dan ada hadis yang riwayat daripada Imam Nasa'i yang menyebutkan an Maqal bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Dari Maqal bin Yasar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas mayat kamu surah Yasin. Dan begitu juga dalam satu riwayat Imam Ahmad bahawa disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yazuru kubur syuhada Uhud
adalah Nabi SAW yazuru kubur syuhada Uhud. Nabi SAW sering menziarahi. Nabi SAW menziarahi kubur para syuhada Uhud. Wa kuburu ahli Baqi'. Dan Nabi SAW juga menziarahi kubur mukmin, orang mukmin, kubur mukminin di Baqi', ahli Baqi'. Baginda Nabi SAW juga wasallama alaihim. Nabi SAW memberi salam ke atas mereka, yakni ahli kubur. Wa yad'u lahum bima taqaddama, dan mendoakan mereka dengan apa yang telah dikatakan terdahulu. Maka daripada hadis-hadis ini jelas kepada kita bahawasanya hukum ziarah kubur adalah satu perkara yang boleh, satu perkara yang harus, bahkan sangat digalakkan, dianjurkan dalam agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya ziaratul kubur mustahabbun alal jumlatil litazakkuril wal i'tibar. Ziarah kubur ni secara keseluruhannya adalah satu perkara sunat untuk tujuan tak lain dan tak bukan, tuan-tuan, litazakkur, untuk memperingat ataupun untuk ingat, memperingati, wal i'tibar, dan supaya kita dapat ambil pelajaran, dapat ambil i'tibar. Maka dengan ziarah kubur itu adalah mustahab, sunat, dengan tujuan apatah lagi kita nak ambil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak ingat, mengingati akan akhirat. Apatah lagi di sana banyak pelajaran i'tibar yang boleh kita dapat dengan menziarahi kubur. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ziyaratul kuburi salihin mustahabbatun li ajli tabarruki ma'al i'tibar. Dengan menziarahi kubur orang-orang salih, apatah lagi ziarah kubur orang-orang yang salih, lagilah perkara yang mustahabbah, hukumnya adalah sunat, li ajli tabarruk, kerana mengambil tabarruk, yakni mengambil berkat, ma'al i'tibar, serta mengambil pelajaran daripadanya. Dan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan lagi, waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil kubur summa azana fi zalika ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang daripada ziarah kubur, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya selepas daripada itu. Hadis yang dibacakan pada awal tadi menjelaskan, maka selepas daripada itu diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menziarahi kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak alim ulama, para masyayikh, di dalam kitab-kitab mereka membawakan tentang hukum berkaitan menziarahi kubur. Jadi oleh itu, tuan-tuan, jelas kepada kita menziarahi kubur ini adalah satu perkara yang sunat, bahkan dituntut dalam agama Islam, kerana tujuan kita tak lain dan tak bukan banyak iktibar yang boleh kita dapat, terutamanya keinsafan dan kesedaran bila mana seseorang itu ziarah kubur, bahkan boleh mengingatkan seseorang itu kepada akhirat. Makin gemal lagi, kuat lagi untuk beribadah, melakukan amal salih, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka oleh itu, bila kita memahami perkara menziarahi kubur ini yang dibincangkan oleh para alim ulama, sehingga kan telah ada keputusan di sana berkenaan tentang hukum menziarahi kubur, maka jelas kepada kita bukanlah perkara yang bertentangan dengan syarak, bukanlah perkara yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah tidak ada nas
yang menyarankan untuk kita menziarahi kubur. Maka apabila kita tidak memahami nas ataupun hukum yang berkaitan tentang ziarah kubur, maka terjadilah apa yang disebutkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada orang yang menziarahi kubur. Sehingga kan bila ini berlaku, ziarahi kubur dianggap sebagai sembah kepada kubur. Kerana sembah kubur dengan ziarah kubur satu perkara yang berbeza, tuan-tuan. Tidak sama. Ziarah kubur dengan sembah kubur. Satu pekerjaan, satu kelakuan yang berbeza. Maka dengan sebab kita tak dapat memahami nas berkenaan hukum ziarah kubur dan kita tak dapat menerima sebaik yang mungkin tentang hukum ziarah kubur dengan sebaik mungkinnya, dengan berlapang dadanya, maka sebab itu kita akan melihat sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya, yang sabit daripada hadis Nabi SAW. Maka apabila kita menolaknya, maka ziarah kubur dianggap sebagai sembahan kubur. Maka sebab itu kalau ini berlaku, satu perkara yang amat malang sebenarnya. Bahkan jika sekiranya seseorang itu menziarahi kubur dengan niat yang tadi untuk ambil iktibar, ambil pendidikan supaya datang keinsafan dan ingat kepada akhirat, tetapi disalah artikan, disalah anggap, bahkan menyatakan sembah kubur, maka ini sebenarnya satu perkara yang Masya Allah Tabarakallah, yang boleh menyebabkan timbulnya fitnah. Yang mana fitnah ini merupakan satu perkara yang amat besar dan amat berbahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kerana kata Allah Ta'ala, bila fitnah ini berlaku, maka fitnah ini lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana bila mana pembunuhan ataupun orang membunuh, maka yang dibunuh itu mati, habis itu saja. Tetapi perkara fitnah, perkara yang tidak benar, maka dia tidak akan mati begitu saja. Berita, cerita yang telah disebarkan, yang telah difitnahkan, maka dia akan berlanjutan, dia akan berterusan, dia akan bertebaran sampai mana-mana tempat, sampai kepada siapa-siapa sekalipun, generasi ke generasi, hasil daripada fitnah yang dia buat. Maka selagi mana perkara itu tersebar, maka itulah orang yang melakukan fitnah tersebut akan mendapat saham dosa selama mana fitnah itu tersebar. Na'udzubillah. Maka sebab itu kita perlu memahami dengan hati yang terbuka, melihat pandangan ulama berdalilkan hadis Nabi SAW. Maka bila kita menerima dengan hati yang terbuka tentang masalah hukum ziarah kubur, jelas disebutkan oleh para a'immah, para imam-imam yang muktabar melalui hadis-hadis Nabi SAW, dan perkara ini telah tuntas dibincangkan oleh para ulama di meja ulama lama dah, tuan-tuan. Maka kita ikutlah dalam jumhur pegangan ulama tentang masalah ziarah kubur, sama ada ziarah kubur pahala wali Allah ke, ziarah kubur orang soleh ke, orang alim ulama ke dan sebagainya, maka dia termasuk tentang perkara ini selagi mana tujuannya yang baik, ambil iktibar, bahkan kita mengingatkan lebih kepada akhirat, maka itulah lagi dituntut untuk kita menziarahi kubur. Maka di sana ada faedah manfaatnya, iaitu dapat menghidupkan hati bila mana hati itu mati. Sehingga kan kata ulama, jika sekiranya menziarahi kubur orang yang telah mati itu dapat menghidupkan mati orang yang hidup, itu lebih baik daripada ziarah orang yang hidup yang boleh mematikan hati. Maka oleh itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita kefahaman, bagi kita taufik dan hidayah terus untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenarnya, supaya kita tidak menyalahi dan mentanggapi satu-satu perkara itu sehingga akan boleh menimbulkan fitnah yang boleh berleluasa, sedangkan perkara itu tidak pun berlaku, tuan-tuan muslim.